Saya mohon izin untuk mencadangkan satu usul yang berbunyi bahawa Dewan Yang Mulia ini menzahirkan perasaan sangat duka cita, rasa amat sedih dan pilu terhadap tragedi malang yang menimpa para penumpang serta anak-anak kapal pesawat MH17 Syarikat Penerbangan Malaysia atau MAS. Bahawasanya Dewan Yang Mulia ini turut merakamkan ucapan takziah dan belasungkawa serta simpati yang amat mendalam kepada seluruh ahli keluarga, sahabat handai dan kenalan penumpang serta anak-anak kapal pesawat MH17 tersebut. Bahawasanya Dewan Yang Mulia ini dengan tegas mengutuk sekeras-kerasnya tindakan tidak berperi kemanusiaan, tidak bertamadun, bersifat ganas, lagi tidak bertanggungjawab oleh pihak yang dipercayai menembak jatuh pesawat MH17 sehingga telah mengorbankan nyawa sejumlah 298 orang yang terdiri daripada 283 penumpang dan 15 anak kapal yang tidak berdosa. Bahawasanya Dewan Yang Mulia ini menggesa supaya siasatan terperinci dilakukan oleh Badan Bebas Antarabangsa mengenai nahas itu dan mendesak semua pihak untuk memberikan kerjasama bagi memastikan siasatan itu dapat diselesaikan dengan segera. Dan bahawasanya Dewan Yang Mulia ini juga menuntut agar siasatan menyeluruh dibuat supaya pihak yang dipercayai bertanggungjawab melakukan jenayah terhadap kemanusiaan dengan menembak jatuh pesawat MH17 segera dihadapkan ke muka pengadilan. Tuan Yang Dipertua, kira-kira jam 10 malam pada hari Khamis 17 Julai 2014, bersamaan 19 Ramadan 1435 Hijrah, satu tarikh yang tidak akan luput dalam ingatan apabila saya menerima panggilan daripada pengurusi Malaysian Airlines berkaitan MH17. Ternyata, belum pun reda tragedi MH370, kini peristiwa tragik MH17 berlaku tanpa diundang. Bahawa atas ketentuan ilahi jua, satu peristiwa tragik telah berlaku. Dunia secara umum dan khususnya kita rakyat Malaysia telah dikejutkan dengan tragedi tidak terduga apabila pesawat komersial Boeing 777-200 Malaysia Airlines penerbangan MH17 dari Amsterdam ke Kuala Lumpur diberitakan terhempas. Dalam tempoh kurang 2 jam, saya telah tiba di bilik operasi MAS KLIA bersama beberapa orang menteri. Kami diberi taklimat daripada pihak pengurusan MAS tentang apa yang berlaku. Setelah itu, tanpa melengah, saya tidak putus-putus menghubungi dan dihubungi oleh beberapa pemimpin dunia. Antaranya Presiden Obama dari Amerika Syarikat, Perdana Menteri Mark Rutte dari negara Belanda, dan Presiden Ukraine Petro Poroshenko tentang musibah yang terjadi. Selepas itu, lebih kurang pukul 2 pagi,
Saya telah membuat keputusan segera untuk menghantar pasukan khas ke kawasan bencana tersebut. Akhirnya, sekitar jam 5 pagi, saya telah mengadakan sidang akhbar khas untuk memaklumkan kepada rakyat Malaysia dan seluruh dunia tentang apa sebenarnya yang sedang berlaku pada ketika itu. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, penerbangan tersebut berlepas kira-kira jam 12.15 tengah hari, waktu tempatan. Dijadualkan tiba di KLIA pada jam 6.10 pagi, waktu Malaysia. Pesawat itu membawa sejumlah 298 orang yang terdiri daripada 283 penumpang dan 15 anak kapal. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. Pihak Malaysian Airlines turut mengesahkan menerima makluman daripada Pusat Kawalan Trafik Udara atau ATC Ukraine yang ia terputus hubungan dengan pesawat MH17 pada pukul 10.15 malam, waktu tempatan, kira-kira 50 km dari sempadan Rusia-Ukraine. Tuan Yang Dipertua, justru bagi mewakili pihak kerajaan dan rakyat Malaysia, saya menzahirkan perasaan amat duka cita, rasa sangat sedih dan kepiluan yang amat sangat terhadap tragedi yang menimpa penumpang-penumpang serta anak-anak kapal pesawat MH17. Lanjutan itu, ucapan takziah dan belasungkawa serta simpati yang sangat mendalam juga, terutama kepada seluruh anggota keluarga, rakan taulan dan kenalan mangsa-mangsa tragedi. Adalah diharapkan semoga mereka semua terus cekal dan tabah dalam menempuh dugaan yang amat berat lagi mencabar. Dalam hal ini, kita juga telah memutuskan pada 18 hingga 21 Julai 2014 lalu, kerajaan telah mengisytiharkan panji-panji negara yakni jalur gemilang dikibarkan separuh tiang di seluruh negara. Tuan Yang Bertua, marilah kita sekali lagi kepada yang beragama Islam sedekahkan kitab Al-Fatihah, dan kepada yang beragama lain kita bertafakur sejenak. Al-Fatihah. Tuan Yang Bertua, beberapa fakta penting yang perlu diperincikan dalam Dewan Yang Mulia ini. Fakta pertama, jumlah mangsa yang terkorban. Bagi makluman semua, Malaysian Airlines telah menyenaraikan kewarganegaraan penumpang dan anak kapal pesawat MH17 yang terlibat dengan insiden ini. Senarai kemas kini pada 18 Julai 2014 berdasarkan pecahan warga negara yang dikenal pasti adalah seperti berikut. Belanda 192 orang, Malaysia 43, termasuk 15 anak kapal
dan 2 bayi. Australia 27 orang. Indonesia 12 orang termasuk seorang bayi. United Kingdom 10 orang termasuk 1 dwi kerajaan UK Afrika Selatan. Jerman 4 orang, Belgium 4 orang, Filipina 3 orang, Amerika seorang, dwi kerajaan Amerika Belanda, Kanada seorang, New Zealand seorang. Ini menjadikan kesemua mangsa yang terkorban berjumlah 298 orang, terdiri daripada 283 penumpang dan 15 anak kapal. Ini termasuk 83 orang kanak-kanak dan 3 bayi yang tidak berdosa. Tuan Yang Pertua, fakta kedua. Laluan penerbangan MAS diperakui selamat. Berkaitan laluan penerbangan yang digunakan oleh MAS pula, perlu saya jelaskan bahawa laluan penerbangan yang direntasi pesawat MH17 ini merupakan laluan yang diperakui selamat dan diluluskan oleh International Civil Aviation Organization atau ICAO serta negara Ukraine yang ruang udaranya turut dijadikan laluan penerbangan. Tambahan lagi, Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa atau IATA juga telah menyatakan ruang udara yang direntasi pesawat itu adalah laluan udara yang selamat. Sebagai contoh, 15 daripada 16 syarikat penerbangan dalam Persatuan Penerbangan Asia Pasifik turut menggunakan laluan ini untuk ke Ukraine. Syarikat penerbangan Eropah juga menggunakan laluan sama dan merentasi ruang udara yang sama. Malah beberapa jam sebelum nahas, beberapa pesawat penumpang syarikat penerbangan dari beberapa negara Asia turut menggunakan laluan yang sama. Untuk makluman juga, menurut Wall Street Journal yang memetik laporan dari Eurocontrol, terdapat 400 penerbangan komersial, termasuk 150 penerbangan antarabangsa, dilaporkan merentasi rang udara timur Ukraine setiap hari. Malah 2 hari sebelum berlakunya tragedi ini, sebanyak 75 penerbangan dari pelbagai syarikat penerbangan yang berbeza turut menggunakan laluan yang sama. Seperti mana laluan yang digunakan oleh pesawat MH17. Lagipun, ketika pada hari kejadian itu juga, juruterbang pesawat MH17 tidak menerima sebarang arahan untuk menukar laluan penerbangan. Fakta ketiga. Fiskal dan teknikal pesawat MAS berkeadaan baik. Berkait soal keadaan fizikal serta teknikal pesawat pula, pada awal pagi 18 Julai 2014 lalu, MAS telah mengeluarkan kenyataan dan mengesahkan bahawa pesawat MH17 berada dalam keadaan baik. MAS turut mengesahkan semua sistem pesawat berfungsi seperti biasa, utamanya Aircraft Communications Addressing and Reporting System atau ACAS dan transponder pesawat. Fakta keempat, Undang-Undang Antarabangsa. Tindakan menembak jatuh pesawat ini bukan saja perbuatan yang sangat zalim, malah bertentangan serta melanggar prinsip
seperti mana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Antarabangsa melalui Convention on International Civil Aviation atau lebih dikenali sebagai Chicago Convention yang diiktiraf oleh Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam Resolusi 1067. Dalam hal ini, PBB telah sebulat suara menerima pakai resolusi bagi mendesak buat pemisah memberi akses tanpa halangan ke tempat kejadian di mana pesawat MH17 terhempas di Ukraine. Ia juga mendesak agar semua kegiatan ketenteraan, termasuk oleh kumpulan bersenjata, dihentikan serta-merta di sekeliling kawasan terbabit dengan insiden berkenaan, bagi membolehkan penyiasatan antarabangsa dilakukan dengan selamat. Sehubungan itu, saya juga telah mengarahkan program negara untuk mengkaji perkara ini dengan mendalam dan teliti bagi memastikan sebarang tindakan yang akan diambil oleh Malaysia kelak berlandaskan serta selaras dengan undang-undang antarabangsa yang terpakai dalam hal keadaan sebegini. Tuan Yang Dipertua, sebagai makluman ahli-ahli yang berhormat, pada 17 Julai 2014, iaitu beberapa jam selepas pesawat MH17 terhempas, pegawai di Amerika Syarikat dan Ukraine mendakwa pesawat tersebut telah ditembak jatuh di timur Ukraine. Jika benar dakwaan tersebut berlaku, kita mengutuk sekeras-kerasnya tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, tidak bertamadun, biadab dan bersifat ganas, lagi tidak bertanggungjawab oleh pihak yang dipercayai menembak jatuh pesawat malang MH17. Namun demikian, buat masa ini kita tidak menuding jari kepada mana-mana pihak sehinggalah bukti benar-benar sahih dapat diperolehi. Saya difahamkan bahawa kawasan berlakunya kejadian tersebut telah dikuasai oleh serta dikawal oleh kumpulan pemisah. Namun demikian, saya merasa agak marah dan kecewa disebabkan oleh dua perkara, iaitu perkara pertama, apabila saya dimaklumkan bahawa mereka tidak menghormati kawasan tragedi kemalangan itu sebagai kawasan larangan serta tidak mengikut atau mematuhi piawai amalan antarabangsa untuk memastikan bahan-bahan bukti tidak hilang dan tidak tercemar. Perkara kedua, kelewatan dalam mengendalikan tragedi itu yang menyebabkan kegagalan memberi penghormatan dan menjaga maruah mayat-mayat mangsa yang sepatutnya mereka terima. Di samping itu juga, Malaysia menggesa ICAO selaku penjaga keselamatan penerbangan awam sedunia untuk mengeluarkan resolusi yang mengutuk sekeras-kerasnya serangan ke atas MH17 sebagaimana yang telah dibuat terdahulu dalam kes penembakan pesawat udara yang lain. Tambahan pula, perbuatan menembak jatuh pesawat komersial MH17 ini satu tindakan sangat zalim dan merupakan jenayah yang sangat kejam dan sangat ganas. Tuan Yang Dipertua, seperti yang dinyatakan dalam Annex 13 Convention ICAO, kerajaan Ukraine perlu bertanggungjawab untuk menjalankan siasatan yang membawa kepada berlakunya nahas itu. Laporan kemaskini siasatan perlu diberikan kepada keluarga terdekat seperti mana tertakluk di dalam garis panduan ICAO. Semestinya Malaysia akan menawarkan sokongan penuh, tidak berbelah bagi, untuk terlibat sama dalam siasatan ini. Untuk makluman, Menteri Pengangkutan dan Menteri Luar antara yang telah pun berada di Kiev, Ukraine. Oleh yang demikian,
Malaysia juga mengalu-ngalukan gesaan untuk siasatan oleh Badan Bebas Antarabangsa mengenai naas itu dan mendesak semua pihak untuk bekerjasama bagi memastikan siasatan itu dapat diselesaikan. Kita menuntut dan menyokong siasatan antarabangsa yang bebas dalam tragedi ini. Pihak yang bertanggungjawab terhadap berlakunya tragedi ini perlu dibawa dan dihadapkan ke muka pengadilan. Berkait dengan itu, pada Jumaat lalu kita telah menghantar sebuah pesawat yang membawa satu pasukan khas sejumlah 133 orang terdiri daripada pasukan SMART, pegawai-pegawai teknikal, kumpulan perubatan dan JAKIM ke kawasan bencana. Satu pasukan penyiasatan khas juga terdiri daripada wakil dari Malaysia, Belanda, Britain dan Amerika Syarikat telah dibentuk. Kepada ahli keluarga dan waris mangsa nahas pula, MAS telah pun menghantar seramai 40 kaki tangan ke Amsterdam untuk memberi bantuan dan sokongan moral kepada ahli keluarga mangsa. Selanjutnya, saya juga telah menerima banyak panggilan daripada pemimpin-pemimpin dunia yang memberi sokongan dan simpati serta berjanji akan menghulurkan pertolongan dalam apa je bentuk yang terdaya. Tentunya bagi pihak kerajaan dan rakyat Malaysia, saya merakamkan berbanyak-banyak terima kasih atas sokongan mereka dan masyarakat dunia kepada Malaysia. Tuan Yang Dipertua, ketahuilah secara prinsipnya, apa yang telah dilakukan ke atas mayat mangsa adalah perbuatan yang salah. Namun, setidak-tidaknya, hasil perundingan dengan ketua kumpulan pemisah, kita berjaya mengurangkan kerosakan yang lebih besar. Lantas, tidak semua tindakan perlu kita hebahkan. Dengan izin Tuan Yang Dipertua, sometimes we must work quietly in the service of a better outcome. Ya, ini ada kala kita mesti bekerja secara senyap dalam perkhidmatan demi mendapatkan keberhasilan yang lebih baik. Terutamanya ketika berhubung dengan ketua kumpulan pemisah dengan nawaitu dan hasad murni bagi memastikan mangsa-mangsa dapat dikembalikan serta diberi penghormatan untuk disemadikan meskipun masanya sudah berlalu. Alhamdulillah, pada hari Isnin 21 hari bulan Julai yang lalu, dalam keadaan yang sukar, saya terpaksa mengambil keputusan berisiko demi kepentingan mayat-mayat mangsa tragedi dan untuk mendapatkan kepastian serta realiti sebenar tentang apa yang telah berlaku. Dalam hal ini, saya telah berunding dengan Alexander Borodai, ketua pemisah pro-Rusia, kerana kawasan berkenaan dikuasai oleh mereka. Hasil rundingan tersebut telah berjaya mencapai 3 persetujuan. Pertama, kesemua mayat mangsa MH17 yang ditemui dianggarkan berjumlah 282 telah dibawa dari Torres ke bandar Kharkiv di Ukraine dengan menaiki kereta api sebelum diterbangkan ke Amsterdam dengan diiringi oleh 6 anggota pasukan penyelamat Malaysia pada 1 pagi hari Selasa 22 Julai dan telah sampai pada pukul 11 pada waktu tempatan. Selepas kerja-kerja forensik yang akan dilakukan di Amsterdam nanti, kesemua mayat Malaysia akan dibawa pulang ke tanah air dengan seberapa segera. Tuan Yang Dipertua, saya melakukan perkara-perkara ini dan akan berusaha sedaya mungkin sebab saya sudah berjanji sewaktu bertemu dengan keluarga mangsa seboleh-bolehnya menjelang Syawal ini
semua mayat mangsa dapat disemadikan dengan selamat. Barulah damai dan tenteram hati-hati pihak keluarga korban tragedi. Kedua, 2 kotak hitam pesawat MH17 telah diserahkan pada pasukan Malaysia di Donetsk pada pukul 9 malam hari Isnin 21 Julai waktu Ukraine untuk dijadikan hak milik Malaysia. Tampaknya agar sukar untuk kita meneruskan siasatan. Kotak hitam tersebut telah diserahkan pada pasukan penyiasat yang diketuai oleh negara Belanda dan akan dihantar ke London untuk siasatan lanjut. Ketiga, semua anggota penyiasat bebas antarabangsa diberi akses masuk dan jaminan keselamatan ke lokasi nahas untuk melakukan siasatan komprehensif terhadap tragedi MH17. Namun begitu, persefahaman tersebut belum lagi menjadi kenyataan sepenuhnya. Tuan Yang Dipertua, hakikatnya inilah takwim yang sungguh bertragis bagi kita. Meskipun begitu, pada saat dan detik-detik sukar, lagi amat menduga di bulan Ramadan inilah kita mesti memperkukuhkan lagi solidariti dan semangat perpaduan sesama kita demi menghadapi semua ini. Tiada kata-kata yang dapat melukiskan kesedihan. Tiada umpama yang dapat menjadi ganti kehilangan insan yang dikasihi. Maka itu, demi menghadapi waktu-waktu sukar ini, tidak kira apa latar belakang politik dan agama, kita sewajibnya bersatu hati sebagai satu negara dan satu Malaysia. Sehubungan itu, janganlah membuat spekulasi yang boleh mengaibkan mangsa dan keluarga mangsa. Ini bukan masa untuk kita berwenang-wenang di sosial media menceritakan sesuatu yang barangkali faktanya tidak tepat atau tidak sahih. Pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang dan Ahli Yang Berhormat Bilang Patah serta ketua-ketua parti lain kerana tampil memberi kenyataan yang menyifatkan tragedi MH17 seumpama pembunuhan beramai-ramai dan pembunuhannya mestilah dibawa ke muka pengadilan. Meskipun begitu, dalam masa kita masih diselubungi perasaan duka cita dan kesedihan yang amat sangat, kita sesekali tidak pernah lupa tentang nasib buruk yang menimpa saudara seakidah kita, rakyat Palestin di bumi Gaza, telah mengorbankan banyak nyawa yang tidak berdosa akibat kekejaman dan kezaliman. Oleh itu, kita mendesak supaya gencatan senjata dilakukan serta-merta. Tuan Yang Dipertua, jelasnya, walaupun banyak ikhtiar yang telah kita lakukan, namun masih ada lagi tugasan yang perlu diselesaikan. Walaupun masih getir dan mencabar, serta menempuh pelbagai rintangan, kita tidak sekali-kali akan berhenti separuh jalan. Lantaran itu, kita menggesa penyiasatan mestilah dilakukan oleh sebuah pasukan bebas bagi menyiasat punca-punca pesawat MH17 terhempas. Beberapa persoalan yang ingin jawapan segera seperti adakah ia ditembak dengan peluru berpandu angkara siapa bekalkan persenjataan, apa motif mereka sebenarnya. Lanjutan, adakah ia ditembak secara terancang
dengan niat menjatuhkan pesawat komersial atau kesilapan yang tidak disengajakan. Pasti semuanya ini perlukan bukti yang jelas dan benar-benar sahih. Walau apapun yang dilakukan, ini tidak akan dapat mengembalikan apa yang telah hilang. Bayangkan bagaimana anak yang berusia setahun membesar tanpa kasih sayang ayahnya, iaitu Ahmad Hakimi Hanafi, seorang pembantu juruterbang yang menjadi mangsa korban dalam tragedi ini. Tambah memilukan, ibunya pula telah kehilangan suami. Bagaimana pula nasib dan masa depan Amarpal Singh? Alangkah gundah hatinya apabila seorang pelajar perubatan di mana kos pengajian selama ini telah ditanggung oleh ayahnya yang menjadi mangsa tragedi ini. Cuba fikirkan betapa leburnya hati seorang nenek, Jamilah Nuriah Abang Anwar dari Kuching, Sarawak, yang kehilangan 6 ahli keluarga tersayangnya. Bak kata pepatah, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Secara peribadi, saya merasai apa yang mereka alami apabila nenek tiri saya sendiri merupakan salah seorang daripada mangsa tersebut. Berkait insiden itu juga tambah memilukan. Dunia telah kehilangan sekumpulan pakar saintis yang terlibat dalam penyelidikan berkaitan AIDS dan HIV, sedang dalam perjalanan untuk menghadiri persidangan AIDS antarabangsa di Australia. Sebenarnya banyak lagi kisah-kisah yang tidak dapat saya utarakan di sini. Sebagai contoh, negara Belanda telah kehilangan sejumlah 192 rakyatnya dalam tragedi MH17. Jumlah ini sangat besar berdasarkan nisbah peratusan penduduk negaranya. Sebab itu, saya berpendirian bahawa pergolakan geopolitik ini tidak menguntungkan sesiapa. Ia hanya menyebabkan manusia semakin menderita apabila kehilangan orang tersayang dan dunia pula kehilangan insan-insan berwibawa. Justru pada keluarga mangsa tragedi MH17, usahlah merasa bimbang kerana selagi jawapan belum ketemu, selagi itulah kita tidak berhenti mencari kebenarannya. Sesukar dan sepayah manapun keadilan yang dituntut pasti akan kita kembalikan kepada keluarga mangsa. Tuan Yang Dipertua, sesungguhnya jua, let us walk through this difficult time together. Marilah kita jalani tempoh-tempoh dan waktu-waktu yang payah ini bersama-sama, bersatu dalam kesedihan. Moga-moga Yang Maha Berkuasa memberi bantuan dan pencerahannya agar ada cahaya penyelesaian di hujung. Atas segalanya, sempena keberkatan dan hari-hari akhir Ramadan Al-Mubarak ini, banyakkanlah berdoa dan berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi bantuan serta pertolongan dalam ikhtiar-ikhtiar kita mencari penyelesaian. Mengambil iktibar mafhum pengertian surah Al-Insyirah, pada setiap kesukaran itu pastinya ada hikmah-hikmah menanti yang telah ditetapkan oleh Maha Pencipta. Dalam segala kudrat manusia, kepada Allah kita membuat segala penyerahan dan mengembalikan segala urusan. Tuan Yang Dipertua, saya mohon bicara.